Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua pelajar. Baik, pada hari ini cikgu akan kongsikan format instrumen peperiksaan SPM bermula pada tahun 2021 dan teknik menjawab bagi mata pelajaran sejarah. Kod kita ialah 1249. Jadi teknik menjawab kemungkinan cikgu akan sharekan dalam video-video yang seterusnya berdasarkan kepada contoh-contoh soalan daripada latihan-latihan yang cikgu berikan kepada awak. Baik, kita mulakan dengan kertas 1 terlebih dahulu. Jadi walaupun sebelum ini cikgu telah terangkan di dalam kelas, tapi mungkin ada yang lupa. Jadi bila cikgu buat video ni, awak boleh ulang berkali-kali, terutamanya bila dah dekat waktu exam. Jadi awak boleh tengok balik video ni untuk awak dapat memahami dan awak akan tahu macam mana supaya awak boleh bersedia untuk menghadapi peperiksaan. Baik, untuk kertas 1, sejarah kertas 1, jadi kod dia ialah 1249/1. Okey. Jadi mari kita lihat jenis instrumen awak akan menduduki. Pelajar akan menduduki ujian bertulis. Okey, ujian secara bertulis. Okey. Jadi kita tak ada ujian lisan, ujian mendengar semua tu. Ujian bertulis, pelajar akan masuk ke dalam dewan, diberikan kertas dan apa jenis item untuk kertas 1. Jadi kertas 1, sebelum ini cikgu dah beritahu item kita ialah objektif. Okey, dan objektif ni pula terdapat 2 jenis. Dalam ni ada aneka pilihan, soalan aneka pilihan, dan satu lagi soalan aneka pelengkap dan ataupun gabungan. Okey. Jadi cikgu boleh tunjukkan sebentar ke slide seterusnya. Baik, ini adalah soalan aneka pilihan. Soalan aneka pilihan ni dia ada pilihan A, B, C, D. Jadi pelajar boleh memilih manakah jawapannya, sama ada A, B, C ataupun D. Satu lagi jenis soalan berbentuk begini, berbentuk aneka pilihan ini biasanya daripada 40 soalan objektif, dia akan ada dalam 36 hingga 38 soalan. Okey, 36 hingga 38 soalan. Okey. Right. Dan satu lagi jenis aneka pelengkap ataupun gabungan. Rupa dia macam ni, maknanya dia ada Roman 1 hingga 4 Roman. Kemudian dalam jawapan A, B, C, D ada gabungan 1 dan 2. Okey, 2 dan 3, 1 dan 4, 3 dan 4. Sama je. Semua tak ada A 1 dan 4 bertukar-tukar, tak ada. Dia memang corak dia ialah macam ni. A 1 dan 2, kemudian B 1 dan 4, C 2 dan 3, D 3 dan 4. Memang sama semua soalan aneka pelengkap dan gabungan memang macam ni cara dia. Dan soalan ini dalam satu kertas peperiksaan biasanya hanya ada 2 hingga 4 soalan sahaja. Jadi tak banyak. Sebab soalan ini sebenarnya dikira agak mengambil masa yang lebih kepada pelajar. Padahal sebenarnya kertas ni sebenarnya satu soalan sepatutnya pelajar perlu meluangkan masa, menggunakan masa sebanyak 1 minit bagi satu soalan sahaja. Jadi kalau soalan aneka pelengkap dan gabungan ni biasanya pelajar akan mengambil masa 1 hingga 2 minit. Boleh jadi sampai 3 minit nak fikir mana satu pilihan jawapan dia. Baik, kita berbalik kepada kita punya instrumen tadi, kita punya format. Kemudian yang ketiga, bilangan soalan. Jadi soalan kertas 1 kita ada 40 soalan dan wajib jawab semua. Jawab semua, jangan tinggalkan satu pun. Kerana apa? Kerana cuba lihat ni, jumlah markah dia adalah 40 markah. Bermaksud satu soalan, 1 markah. Jadi kalau ada yang pelajar tak jawab, itu boleh menyebabkan kehilangan markah. Okey, kita beralih kepada nombor 5, iaitu construct. Construct dia apa yang dinilai? Yang dinilai adalah kemahiran mengingat, memahami, mengaplikasi, menganalisis. Ada 4 ini sahaja. Daripada sepatutnya kita ada 6 construct, tapi kita ada 4 sahaja untuk kertas 1. Okey. Yang keenam, tempoh masa. So tempoh masa untuk menjawab kertas 1 ialah selama 1 jam.
Ingat ya, 1 jam sahaja bersamaan dengan 60 minit. Ini kalau pelajar kira untuk bahagikan masa. Maksudnya kita ada 40 soalan, masa kita ada 60 minit. Jadi cikgu sarankan untuk pelajar menggunakan 1 minit bagi satu soalan. Okey, so 20 minit yang lebih itu pelajar boleh ulang balik daripada nombor 1 ataupun soalan-soalan yang pelajar dah highlight ataupun bulatkan di sebagai soalan yang mungkin perlu disemak semula. Pelajar perlu kembali ke soalan itu untuk buat semakan semula, untuk fikirkan semula. Mungkin pelajar masih ragu kepada jawapan yang diberikan. Mungkin tak confident lagi, tak yakin lagi untuk memilih jawapan itu. So pelajar boleh gunakan 20 minit yang lebih itu supaya tidak kelangkabutan. Juga sebenarnya sekali dengan masa untuk awak nak melorekkan, menandakan jawapan pada kertas jawapan OMR lah. Baik, kita pergi kepada nombor 7. Nombor 7 ialah cakupan konteks. Okey, cakupan konteks kita ialah melibatkan standard kandungan dan standard prestasi dalam DSKP. Melibatkan tingkatan 4 dan tingkatan 5. Baik, ini kalau kertas peperiksaan SPM lah. Maksudnya daripada tingkatan 4 ada 20 soalan, daripada tingkatan 5 ada 20 soalan. Okey. Dan seperti mana kita tahu, tingkatan 4 ni dia ada 10 bab dan tingkatan 5 juga kita ada 10 bab. Maknanya daripada satu bab dia akan keluarkan 1 hingga 3 soalan. Kemungkinan bab 1 ada 1 atau 2 soalan. Kalau dia buat sama, maksudnya setiap satu bab ada 2 soalan. Tapi kalau dia buat ada satu bab yang 1 soalan, dan kemungkinan ada bab lain yang 3 soalan. Sebab ada 20 soalan dalam satu tingkatan lah. Jadi maknanya pelajar tidak boleh lari, perlu menguasai semua bab lah. Okey. Baik, aras kesukaran. Aras kesukaran ini pelajar perlu tahu supaya pelajar jangan simpan dalam minda awak bahawa soalan banyak susah, 70% susah. Tak boleh macam tu kerana pembina soalan atau pembina item kepada peperiksaan ini, mereka akan buat macam ni 5/3/2. Yang 5 adalah rendah. Kesukaran dia aras rendah. Kemudian yang 3 kesukaran aras sederhana dan tinggi hanya 2. Maknanya yang awak rasa betul-betul susah sepatutnya ada 2 saja kesukaran, bukan 2 soalan berbanding rendah ada 5, 3, 2. Maknanya daripada 100%, 50% aras rendah kalau kita kira per 100. 30% aras sederhana dan hanya 20% sahaja yang aras tinggi daripada 40 soalan itu. Okey, dan kaedah penskoran kita, cara pemberian markah adalah menggunakan kaedah dikotomus. Dikotomus ni maksudnya jawapan yang betul, satu jawapan betul, 1 markah. Dan kalau jawapan tu salah, terus dapat 0 markah. Sama ada 1 markah atau 0 markah. Itu sahaja. Kita tak ada setengah markah ke apa-apa. Jadi ini untuk kertas 1. Baik, cikgu harap awak dah faham tentang kertas 1. Dan cikgu sentuh sedikit tentang cara untuk menjawab kertas 1. Okey, kita padam ni dulu. Okey. Baik, biasanya untuk jawab kertas 1 soalan aneka pilihan macam ni, kita ada 2 cara yang boleh kita gunakan, tips untuk kita dapat mudah mencari jawapan. Yang pertama kita gunakan tips apa dia? Yang pertama kita guna, sekejap screenshot apa. Okey, sekejap. Alright. Okey, yang pertama kita akan menggunakan kaedah kata kunci. Kenal pasti kata kunci. Okey, yang kedua kita lihat persamaan tema. Okey, persamaan tema. Baik.
Macam mana ya cara kata kunci ataupun persamaan tema? Jadi mari kita lihat soalan ini, kita kaji soalan ini. Kita baca dulu pernyataan. Bahasa kebangsaan, kebudayaan, sukan dan rukun negara. Ada 4 ni ya. Diperkenalkan untuk, okey lihat ni ya, memupuk perasaan muhibah dan semangat perpaduan. Okey. Mari kita baca soalan. Pernyataan di atas berkaitan dengan salah satu ciri kepentingan mewujudkan negara berdaulat. Okey, jadi apakah kepentingan tersebut? Apakah kepentingan tersebut? Mari lihat pilihan jawapan. A. Kesejahteraan sosial. B. Kemakmuran ekonomi. C. Keberkesanan pentadbiran. D. Kecemerlangan hubungan luar. Okey, lepas awak dah baca semua sekali, tengok balik. Okey, apa kata kunci? Sosial ke, ekonomi ke, pentadbiran ke, hubungan luar negara. Jadi kita tengok balik pernyataan ini. Mana yang berkaitan? Dia kata berkaitan mana? Baik, mari kita lihat. Kalau kita lihat memupuk perasaan muhibah dan semangat perpaduan, ini melibatkan apa? Masyarakat. Masyarakat. Jadi bila masyarakat, kita tahu dia adalah sosial. So, kata kunci dia ialah semangat perpaduan tadi. Dan kita tahu perpaduan ini melibatkan masyarakat. Dan tema dia adalah sosial. Jadi kita gunakan 2 kata kunci dan juga persamaan tema. So, mana dia sosial? A lah. Itu cara kita untuk mengenal pasti jawapan. Okey, cikgu harap awak boleh dapat ini. Kita pergi pula kepada soalan aneka pelengkap ataupun gabungan ini. Okey, kita padam dulu yang cikgu conteng. Okey, mari tengok Kalau soalan jenis macam ini, awak boleh gunakan tadi ada 2 kan untuk aneka pilihan. Okey, ada 2. Kita ada kata kunci dan juga kita ada kata kunci. Macam mana cikgu nak cancel? Okey, kita ada kata kunci dan juga persamaan tema. Jadi sekarang untuk yang pelengkap dan gabungan ni, cikgu tambah lagi satu. Ya, selain daripada kata kunci, kedua tadi persamaan tema. Yang ketiga, kaedah penyingkiran. Okay, sorry tulisan cikgu tak cantik sangat Baik. Jadi 3 kata kunci, persamaan tema, penyingkiran. Cara ini memudahkan kita untuk memilih jawapan yang tepat. Okey. Baik, cuba kita baca soalan. Antara berikut manakah yang dapat dikaitkan dengan kecemerlangan hubungan luar? Okey. Jadi kita lihat yang pertama, melahirkan generasi yang berilmu. Okey, terlalu umum. Okey, kita pergi kepada nombor 2 dulu. Kebolehan negara kita setaraf dengan negara lain. Ini ada tak dikaitkan dengan kecemerlangan hubungan luar? Jadi kita tengok kebolehan negara kita setaraf dengan negara lain. Bila negara kita melibatkan dengan negara lain, maknanya ada hubungan luar. So, ambil kata kunci hubungan luar dekat sini. Ini kata kunci dia. Hubungan luar. So, bila melibatkan negara lain, ada hubungan luar. Okey. Yang ini tadi terlalu umum. Terlalu umum. Okey, dia tak fokus kepada hubungan luar. Jadi, mungkin kita boleh singkirkan satu. Kita boleh singkirkan satu. Kalau kita nampak nombor 1, kita boleh singkirkan dia. Sebab dia terlalu umum. Tak ada kaitan. Yang kedua nampak macam okey. Yang ketiga, menjalinkan hubungan persahabatan, dengan negara lain. Jadi maknanya ini pun ada juga negara lain, maknanya dia melibatkan hubungan luar. Tema, persamaan tema ataupun kata kunci hubungan luar tadi. So 3. Jadi 3 pun kira betul. Tapi kita lihat dulu nombor 4. Melalui peruntukan undang-undang dan perlembagaan, juga terlalu umum. Okey, umum. Jadi bila umum, 4 pun kita akan buang. Penyingkiran. So tadi kita guna kata kunci untuk hubungan luar. Kemudian persamaan tema juga. Boleh kita ambil tema untuk hubungan luar. Dan kemudian
penyingkiran, kita singkirkan nombor 1 tadi. Okey, kita singkirkan, dan juga nombor 4 kita dah singkirkan. Barulah kita betul-betul yakin bahawa yang betul adalah nombor 2 dan nombor 3. Jadi jawapan dia adalah C. Jadi ini cara untuk kita mengenal pasti jawapan. Kalau tak, kita akan melihat nombor 1 dan nombor 4 macam ada kaitan. Tapi sebenarnya dia terlalu umum. Dia tidak masuk dalam tema ataupun kata kunci hubungan luar tadi. Okey, baik. Cikgu harap awak faham setakat ini cara teknik menjawab objektif yang mudah. Mari kita beralih kepada instrumen kertas 2. Format kertas 2 pula. Okey, kertas 2 dia merupakan jenis instrumen bertulis. Bertulis maknanya sama. Awak masuk dalam dewan, awak diberikan kertas dan awak kena gunakan pen untuk menulis. Macam itulah maksudnya. Yang kedua, jenis item kita ialah subjektif. Dan dia terbahagi kepada 2, iaitu respon terhad dan respon terbuka. Respon terhad ini ialah soalan struktur. Respon terbuka ialah soalan esei. Okey, cikgu harap awak clear dekat situ. Kemudian yang ketiga, bilangan soalan. Jadi soalan bahagian A. Bahagian ini adalah struktur. Ini adalah soalan struktur ataupun respon terhad tadi. Ada 4 soalan. 4 soalan dan perlu jawab semua soalan. Jadi ada 4 soalan. Bilangan soalan dia ada 4 untuk bahagian A. Kita tahu dalam kertas 2 ini kita ada 2 bahagian. Bahagian A dan bahagian B. Okey, bahagian B ini ialah soalan esei. Esei tadi yang respon terbuka. Di sini ada 5 soalan. Tapi tidak jawab semua. Tidak perlu jawab semua. Kita perlu jawab 3 sahaja. 3 sahaja. Okey. Jadi mari kita lihat dengan yang keempat pula, iaitu jumlah markah. Ada kaitan dengan bilangan soalan. Di mana bahagian A tadi ada 4 soalan membawa kepada 40 markah. Maksudnya kalau kita bahagikan soalan 1 10 markah, soalan 2 10 markah, soalan 3 10 markah, soalan 4 10 markah. Setiap soalan membawa 10 markah. Okey? Dan bahagian B tadi kita perlu jawab 3 sahaja kan? Jadi dia membawa kepada 60 markah. Maksudnya kalau 3 soalan tadi kita pecahkan kepada setiap soalan membawa kepada 20 markah. Jadi jumlah keseluruhannya adalah 100%. 100 markah. Jadi macam mana awak kata nak kira kertas 1 kertas 1 40 markah. Kertas 2 100 markah. Saya nak kira kalau awak dapat markah penuh so awak akan tambahkan kertas 1 dan kertas 2. Maksudnya keseluruhannya adalah 140. Kalau awak dah dapat 140, awak bahagi dengan 140 kali dengan 100. Itu kalau markah penuh. Kalau tidak, mungkinlah kalau awak dapat markah contoh. Kita buat ke sini. Contoh kertas 1 awak dapat 30 markah. Kertas 2 awak dapat 60 markah saja. Contoh so awak dapat 90 markah. Jadi cara untuk mendapatkan markah peratus awak ialah 90 markah awak tadi ni awak bahagi dengan 140 darab dengan 100. Dapatlah jumlah markah awak yang sebenar. Okey, itu cara pengiraan markah. Okey, kita pergi kepada seterusnya, konstruk Jadi kita ada 6 aras. Kita akan nilai semua sekali. Mengingat, memahami, mengaplikasi, menganalisis, menilai dan mencipta. Biasanya menganalisis, menilai dan mencipta ini bahagian soalan kebat lah. Soalan kebat. Okey. Ataupun soalan biasanya dia berada dalam pecahan. Kalau ada pecahan soalan tu A, B, C, dia memang akan berada di bahagian C. Biasanya dia akan berada di bahagian C. Nanti cikgu bawa awak untuk lihat contoh-contoh soalan dan kita akan melihat bagaimana soalan-soalan yang bercorak konstruk, menganalisis, menilai dan mencipta. Okey? Biasanya mencipta ni soalan dia ada perkataan cadangkan. Cadangkan. Okey? Bila cadangkan ni maknanya awak kena cipta sesuatu. Benda yang tak ada tu awak cadang untuk adakan dia. Okey? Kalau analisis mungkin bolehlah
beri pandangan. Beri pandangan ni biasanya menilai. Menilai ni apakah pandangan anda, berikan pandangan anda, berikan pendapat anda. Analisis ni mungkin sejauh manakah mungkin dan juga menilai jugalah. Okey. Tempoh masa untuk awak menduduki peperiksaan kertas 2 ialah 2 jam 30 minit. Jadi macam mana biasanya kita akan kaitkan dengan jumlah soalan. Macam mana awak nak bahagikan masa untuk menjawab soalan dalam masa 2 jam 30 minit. Jadi cikgu biasanya akan menggalakkan awak untuk spend masa untuk bahagian A, awak spend masa sebanyak sejam ataupun 60 minit. Dan bahagian B, awak spend 90 minit. Jadi maksudnya bahagian A ni kan dia satu soalan 10 markah. Okey, jadi awak satu soalan 10 markah jadi ada 4 soalan. Maksudnya awak boleh spend satu soalan ini ialah dalam 10 hingga 15 minit. Okey. Kalau awak bahagikan dia kepada 15 minit okey, satu soalan 15 minit. Termasuk dengan semakan sekali, cukup 60 minit. Tu cara awak bahagikan. Kalau awak duduk pada satu soalan struktur sampai 20 minit sampai setengah jam nak fikirkan jawapan, memang awak tak akan sempat untuk menjawab soalan yang lain. Sampai habis masa ada lagi soalan yang tercicir. Jadi ini cara awak untuk membahagikan masa. Manakala untuk soalan bahagian B, awak perlu jawab 3 kan tadi. Jadi 90 minit ini, cara dia ialah awak bahagikan satu soalan itu cuba jawab dalam, kan satu soalan membawa pada 20 markah. So sepatutnya awak boleh spend dalam 20 minit saja. Jadi maksimumnya termasuk dengan semakan, buat kerangka dan sebagainya. Satu soalan awak spend masa 30 minit. Jadi keseluruhannya ialah 90 minit. Ini cara untuk awak bahagikan 2 jam 30 minit untuk dapat menjawab semua soalan. Okey? Jangan tak clear lagi. Dan kalau boleh jangan ada awak dalam masa periksaan tu awak terlelap ke, tertidur ke, termengelamun ke. Okey? Jadi itu sangat-sangat tidak digalakkan. Lepas tu kurangkan pergi ke toilet. Okey, kalau awak nak pergi ke toilet juga, kalau boleh awak larilah cepat. Sebab setiap minit yang awak bergerak, berjalan, melenggang tu semua, itu semua akan menyebabkan awak kehilangan masa menjawab. Okey? Dia bukan macam main bola sepak. Ada masa, ada waktu-waktu kecederaan, ada pula waktu masa-masa tambahan. Tak adanya. Okey, ini memang full masa untuk menjawab soalan. Jadi awak perlulah bersedia sebelum masuk dewan, awak pergi toilet siap-siap. Kalau boleh lah. Walaupun orang kata nak buang air ni tak boleh dipaksa-paksa kan, tapi awak persiapkan diri awak sebaik mungkin. Kalau awak terpaksa masuk toilet macam cikgu kata tadi, awak larilah. Yang penting awak bergegas supaya menyelamatkan minit-minit awak dalam memikirkan menjawab soalan itu. Sebab apa? Sebab target kita ialah kita dapat A+ kan. A+ ni jangan ada jawapan yang tercicir, jangan ada soalan yang tak jawab. Macam tu lah. Aras kesukaran sama macam kertas 1, 5 nisbah 3 nisbah 2. Iaitu rendah 50%, sederhana 30%, tinggi hanya 20%. Jangan keluar dewan awak kata cikgu semua soalan susah. Memang tak masuk akal. Jadi soalan sebenarnya 50% kesukaran dia adalah rendah. Maksudnya memang senang lah kalau awak belajar, kalau awak membaca. Okey? Dan kalau awak fokus. Okey? Dan kita tengok cakupan konteks sama melibatkan kepada standard kandungan dan standard prestasi untuk DSKP Form 4, Form 5. Jadi kalau Form 4, Form 5 ni kita ada 5 soalan kan tadi. 5 soalan biasanya daripada Form 4 mungkin 1 hingga 3 soalan. Sama juga dengan Form 5, 1 hingga 3 soalan. Contoh kalau dekat Form 4 dia bagi 2 soalan. Nah, the rest 3 lagi ialah daripada Form 5 lah, 3 soalan.
Ataupun kalau dia bagi dah form 4 dah 3 soalan, maknanya form 5 hanya tinggal 2 soalan. Macam itu saja. Kemudian kaedah penskoran kita ada 2, analitik dan holistik. Cikgu akan tunjuk awak macam mana kaedah penskoran analitik dan juga macam mana kaedah penskoran holistik. Analitik kalau kita ada pecahan soalan, biasanya soalan esei kita ada pecahan A, B, C. Analitik digunakan untuk A dan B. Okey? Manakala holistik untuk soalan C. Sebab soalan C ni biasanya soalan kebat. Soalan kebat ni biasanya dia orang kata tak ada skema yang betul-betul kena ikut fakta pada buku. Biasanya dia adalah holistik ni, maknanya kita baca secara keseluruhan jawapan itu dan kita nilai adakah pelajar ini layak untuk mendapat markah sebanyak mana. Okey, cikgu akan tunjukkan bagaimana skema dalam buku skema soalan untuk yang skema penskoran holistik. Jadi analitik biasanya untuk pecahan A dan B, holistik untuk pecahan soalan yang C ataupun soalan lebih kepada soalan kebat lah. Okey, soalan kebat. Okey. Baik, itu sahaja untuk penerangan tentang format instrumen peperiksaan. Cikgu akan tunjukkan pula tentang bagaimana kaedah penskoran analitik dan holistik. Baik, jadi cikgu ingin tunjukkan contoh kaedah penskoran secara analitik dan satu lagi secara holistik. Jadi kalau analitik biasanya dia untuk soalan pecahan bahagian A, pecahan A dan B, yang biasanya ada 4 markah. Kemudian ini 8 markah tapi di bahagian B. Biasanya dia akan beri dalam cara penskoran analitik. Analitik tu macam inilah, dia akan berikan fakta 1, fakta 2 sampai fakta 7. Jadi kalau ada fakta-fakta ini terdapat dalam skrip jawapan pelajar, maka pelajar akan dapat markah ni. Okey, 1 lah. Ni analitik. Okey. Pecahan B pun biasanya akan gunakan analitik juga. Dia ada fakta 1 sampai dan fakta 1 markah. Dan untuk holistik, biasanya dia adalah pada pecahan soalan C. Soalan C biasanya soalan kebat. Jadi soalan kebat ni biasanya kita akan gunakan holistik. Jadi kalau awak perasan, holistik ni dia akan dia tak akan beri satu markah. So dia akan berikan contohnya untuk mendapat 7 hingga 8 markah. Sebab soalan maksimum 8 markah kan. So untuk dapatkan 7 hingga 8 markah, ini dipanggil sebagai aras 4. Apa yang pelajar perlu ada dalam jawapan pelajar? Pelajar perlu menunjukkan ada pengetahuan, pengetahuan dan pemahaman yang jelas, ada bukti contoh yang sesuai, membuat inference yang tepat. Inference ni macam kesimpulan kepada jawapan itu. Jawapan yang sangat mendalam dan terperinci, komunikasi pengolahan sangat menarik, menunjukkan kematangan. Yang ini dinilai oleh pemeriksa terhadap skrip jawapan pelajar. So pelajar kalau dia ada semua ciri-ciri ini, maka dia boleh dapat 7 hingga 8 markah. Okey. Seterusnya untuk 5 hingga 6 markah. 5 hingga 6 markah. Biasanya dia dipanggil aras 3. 5 hingga 6 markah. Pelajar ni dia ada pengetahuan dan pemahaman yang jelas, bukti contoh sangat sesuai, buat inference, jawapan mendalam, komunikasi dan pengolahan yang menarik. Pengolahan kepada awak punya penulisan esei. Pengolahan ni termasuk ada respon kata tugas, ada perenggan, ada penanda wacana yang baik. Okey. Jadi ini semua adalah untuk mendapat 5 hingga 6 markah. Seterusnya ialah aras 2. Okey, aras 2 ni pelajar akan dapat 3 hingga 4 markah sahaja. Okey, iaitu ada pengetahuan yang jelas dan pemahaman yang jelas tentang soalan, jawapan kurang mendalam dan menyatakan hujah yang agak ringkas. Hujah ringkas saja. So, dia hanya layak dapat 3 hingga 4. Okey, ada lagi satu aras yang paling rendah. Aras yang paling rendah iaitu aras 1. Okey, aras 1 markahnya hanya 1
hingga 2 sahaja. Jadi di sini pelajar penulisan pelajar tu pengetahuan dan pemahaman dia terhad. Jawapan pula secara umum, tidak memfokus kepada kehendak soalan. Okey. Jadi inilah yang dipanggil penskoran secara analitik dan juga holistik. Baik, itu sahaja perkongsian daripada cikgu pada kali ini. Semoga bermanfaat kepada semua pelajar. Selamat maju jaya. Sekian, terima kasih.